Sebab itu sekarang ni kalau kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita ini, ekoran daripada krisis politik di negeri Johor. Sebenarnya tak ada krisis bagi saya. Dia tak ada krisis apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba UMNO takut sendiri, takut bayang. UMNO takut bayang. UMNO dibayangi dengan satu ketakutan. Maka dia mencetuskan satu krisis yang membebankan rakyat dan memangsakan rakyat. Dengan membuat pilihan raya. Tapi mau tidak mau rakyat kena hadapi. Kalau mereka tidak menyertai dan mengambil bahagian dalam pilihan raya di negeri Johor ni, rakyat negeri Johor khususnya pengundi-pengundi, bermakna bahawa mereka membiarkan negeri Johor ini akhirnya akan diwarisi oleh pemimpin-pemimpin yang akan merompak harta khazanah negeri Johor untuk kepentingan diri, bukan lagi untuk kepentingan rakyat. UMNO sudah berkuasa. Walaupun berselisih hanya satu majoriti. Sebab itu saya selalu sebut, saya kata, inilah kehebatan Tok Guru Ni Aziz. Walaupun satu kursi dia boleh memerintah menjadi menteri besar sampai habis, Dewan dibubarkan. Majoriti 2 undi ya? Ya. Ya, DUN itu hanya majoriti 2 undi. 2 undi apa DUN? Kemuning kan? DUN Kemuning. Maknanya PAS hanya menang dengan 2 undi. Bermakna bahawa itulah yang menyelamatkan PAS. 2 undi itulah yang menyelamatkan PAS, menyebabkan PAS ada lebih 1 kursi di dalam Dewan Undangan Negeri. 2 undi. 2 undi itu apa maknanya? Ahli PAS pun tak undi PAS. Ahli PAS tak undi PAS. Sebab itu orang Kelantan ini walaupun dia ahli PAS, tetapi dia punya pemikiran politik dia itu lebih terbuka daripada rakyat negeri lain. Sebab itu saya selalu sebut, saya kata orang Kelantan ni sebenarnya guru politik kepada rakyat Malaysia. Ini kehebatan mereka. Sebab itu kalau mereka jadi guru politik kepada rakyat Malaysia, boleh menjatuhkan UMNO, saya percaya bahawa mereka juga akan menjadi guru dan memimpin seluruh rakyat untuk menolak PAS di negeri Kelantan ini, insya-Allah. Tok Guru Ni Aziz dia boleh memerintah sampai habis, boleh menguruskan negeri dengan baik. Apa masalah kepada negeri Johor? Kita daripada pembangkang, daripada PH, tidak pun nak merasakan bahawa untuk mengugut kerajaan itu, ini dan sebagainya. Tetapi yang kita minta apa dia? Memberikan fokus kepada membangun dan membina kehidupan rakyat yang lebih segar. Ini yang kita minta. Ini yang kita janji. Sebab itu MOU kita, orang kadang-kadang ada orang tak puas hati MOU dia. Kamu dah sokong UMNO. Tak, ini MOU kita dengan kerajaan, bukan dengan UMNO. MOU kita dengan kerajaan, dengan Perdana Menteri. MOU kita untuk siapa? Untuk rakyat, bukan untuk saya. Bukan untuk Presiden amanah, bukan untuk pengurus CPH Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan untuk sesiapa, tetapi untuk siapa? MOU ini untuk rakyat. Supaya apa? Supaya negara sedang berhadapan dengan krisis COVID pada waktu itu, dan negara sedang berhadapan dengan krisis kehidupan akibat daripada COVID, maka kerajaan sepatutnya dan seluruhnya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah kehidupan rakyat ini. Ini bukan semua selesai masalah wakil rakyat, ahli parlimen, tidak. Sebab itu kita buat MOU. MOU ni untuk rakyat. Untuk apa? Untuk kestabilan politik. Sebab itu saya berkali-kali saya sebut sebelum ini, tak ada untung apa pun, tak ada rugi apa pun kepada, tak ada untung, tak ada rugi kepada parti. Tak ada apa. Ini yang seharusnya dilihat oleh masyarakat dan rakyat. Tetapi malangnya pemimpin UMNO, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu lebih melihat kepada percaturan politik, ukut-mengugut antara satu sama lain, tak berkesudahan, daripada mereka merompak mandat rakyat dengan langkah syaratan, langkah syaitan.
Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, UMNO dan PAS bersatu atas nama Mufakat Nasional menyertai kerajaan Muhyiddin melalui scheme of thing. Scheme of thing ni apa dia? Rasuah. Kenapa SPRM tak siasat? Akhirnya sampai satu pertengahan, UMNO membuat onak. UMNO membuat onak dan menarik diri daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin. Maka akhirnya berlaku perubahan, peralihan jawatan Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Datuk Ismail Sabri. Bila dah boleh kepada Datuk Ismail Sabri, sekali lagi, hari ini beberapa hari yang lalu, sekali lagi mereka mengugut. UMNO dalam bersatu dengan PAS dalam muzakarah mereka mengugut kerajaan yang ada pada hari ini. Kata butang tu. Sokongan kami bersyarat. Saya tak kisah kalau mereka nak ugut nak apa. Saya nak sebut dia ialah, inilah dia pergalutan politik yang sedang berlaku. Bukannya melihat, memberikan tumpuan kepada kehidupan rakyat. Saya tidak pernah menyokong apa-apa keburukan yang nak dilakukan oleh kerajaan yang ada. Kami akan menentang. Sebab itu Akta 342, akta yang berkaitan dengan soal SOP, kesalahan-kesalahan dalam pelanggaran, masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID ini. Dia bentang Akta 342 untuk menaikkan compound dan denda sampai 10, 50, 100 ribu. Hanya kerana kesalahan tak pakai mask. Kita kata bahawa kita bersetuju, mesti didenda. Tetapi bukannya menaikkan denda dan compound yang begitu tinggi yang akhirnya membebankan rakyat. Kita tak bersetuju, kita menentang. Sebab itu akhirnya pada hari Khamis itu yang sepatutnya selesai persidangan itu tak dapat nak diatasi, dia kata okey, kita sambung hari Isnin. Sambung satu hari lagi. Sepatutnya kami dah tamat persidangan pada hari Khamis. Dengan kerajaan cuba untuk bentuk satu jawatan kuasa, membabitkan pembangkang untuk bincang macam mana pindaan yang perlu dibuat. Akhirnya mari hari Isnin, kami tak bersetuju lagi dengan cadangan pindaan itu, kerana pindaan itu masih membebankan rakyat. Akhirnya persidangan itu dibatalkan. Ini dalam suasana kami ada MOU dengan Perdana Menteri, tetapi kita tidak boleh bertolak ansur dalam isu-isu yang membabitkan kehidupan rakyat dalam negara kita. Sebab MOU itu kita kata bahawa MOU ini untuk rakyat, untuk kita pastikan bahawa supaya akta lompat parti boleh dibentangkan dalam tempoh MOU ini. InsyaAllah Parlimen telah membentuk satu jawatan kuasa yang membabitkan semua parti dalam kerajaan dan juga parti pembangkang untuk melihat masalah akta lompat parti. Amanah diwakili oleh Yang Berhormat Hanifah Maidin, DAP Gobin, PKR Wadi Selayang, MP Selayang William Leong. Saya dipahamkan PAS juga hantar wakil, iaitu Takiri kena pecat tu. dia mewakili ahli-ahli parlimen pada PAS dan ramai lagi daripada UMNO. Dan akhirnya kita capai satu kata sepakat, akta itu akan dibentang pada persidangan yang akan bermula pada 28 Februari sehingga pertengahan Mac nanti, InsyaAllah, untuk pastikan supaya tak ada lagi wakil rakyat yang boleh lompat parti lepas dia menang. Kalau lompat parti, pilihan raya semula. Pilihan raya semula. Ini yang kita harapkan, pembentangan yang akan dibuat pada Februari nanti. Pada 28 Februari bermula persidangan dengan perasmian 1 hari bulan. Maka berlakulah perbahasan yang banyak perkara yang akan dibahaskan, termasuklah saya percaya perbahasan
yang berkaitan dengan Akta Lompat Parti. Untuk apa? Untuk rakyat. Supaya kita nak lahir bahawa ahli parlimen yang jujur, MP yang jujur, adun yang jujur untuk rakyat, mendukung mandat rakyat. Bukan merompak mandat rakyat, bukan mencuri mandat rakyat, bukan tepuk atap macam ninja. Ninja tua. Yang pada hijau. Hebat. Rupa ninja. Santa Claus. Ini sebab itu Presiden PAS dia kata yang pilihan raya di Johor ni, ini kluster mahkamah dengan kluster kalah. Dia kata yang kalah tu kena sabarlah, kena tunggulah pilihan raya. Iyalah, mu pun tak tunggu pilihan raya. Mu tepuk atap terkejut. Padahlah. Patutlah. Siapa kata pelacur? Kuli. Kuli kata pelacur. Amo sedih. Kadang-kadang ingat ke diri kita pernah duduk dalam PAS ni kan. Amo duduk 30 tahun lebih di dalam PAS ni. Amo jawatan tertinggi amo ni naik presiden. Pernah jadi ketua pemuda, ketua penerangan. Sedih. Sekarang-sekarang ni pun amo nak kata ke PAS tu mikir banyak. Sedih, kesian anak-anak buah kita kan. Anak-anak buah kita belaka. Anak-anak buah staf mak belaka. Anak bodoh. Anak katok. Jadi orang kata pelacur, Allah. Sedih. Politik apa macam ni? Ini orang kata pula bosnya. Amo ni terpaksa buka kamu balik. Nak ingat. Oh, bosnya ada cerita 20-30 tahun dulu. Masa tu amo ketua pemuda, kalau tak silap tak faham isu bosnya ni. Tengok apa nanti bosnya, lupa dah. Rupanya bosnya ni ialah remaja perempuan yang liar, berpeleseran. Dia keluar pergi sana minum, enjoy. Jadi yang bawa dia siapa dia? Bohjan. Bohjan ni siapa? Remaja lelaki yang liar. Oh, ingat aku Abdul ni. UMNO lah Bohjan ni. Bohjan ni UMNO lah. Bohjan ni siapa dia? Bohjan juga bersatu. Dua bojek. Dua bojek. Dia buat kenuri ke bosnya. Buat mewah. Beloknya siwang. Aduh. Sedih kita. Tapi amo minta lah kepada kawan-kawan amo yang duduk dalam PAS ni, boleh mikir lah, boleh mikir. Sepatutnya boleh mikir. Malu kita duduk dalam PAS, dalam parti yang tak tahu, tak ketahuan haluan hala tuju masa depan parti itu sendiri.